Assalamualaikum dan salam hormat. Kita kembali lagi dalam Sukan Plus edisi Close Up minggu ini. Baik, awal bulan lepas kami telah bawakan seorang tetamu istimewa, iaitu Datuk Chong Kim Fat yang merupakan Ketua Kontijen Malaysia ke Sukan Asia Hangzhou 2022 bagi membicarakan mengenai persiapan kontijen Malaysia pada ketika itu. Namun kali ini, minggu ini, sekali lagi kami menjemput beliau untuk mengupas mengenai suka duka dan prestasi atlet negara di bumi China sepanjang lebih kurang 3 minggu berjuang mengharumkan nama negara. Jadi apa khabar Datuk? Terima kasih kerana sudi bersama kami. Ya, salam hormat dan selamat sejahtera. Beribuan terima kasihlah kerana menjemput Kim Fat datang sini satu lagi kali lah. So thank you very much. Kita terus pada soalan yang pertama. Ya. Di Hangzhou, kontijen kita berjaya membawa pulang 32 pingat, ya, dan sekaligus melepasi sasaran 27 yang ditetapkan. Jadi adakah Datuk masih gembira dengan pencapaian yang dilakar kontijen negara pada ketika itu? Sehingga hari ini saya masih berasa gembira, bukan kerana kejayaan, kerana kita sedang menjalankan satu program yang baru dan saya dapati rakyat kita 33 juta memang memberikan sokongan yang sepenuh, termasuk kontijen kita 450 orang, termasuk media klub. Sebab itulah kita dapat satu keadaan yang memang positif dan atlet kita memang berusaha untuk menangkan pingat di Hangzhou Asian Games untuk mengharumkan nama Malaysia. Kita bukan untuk pergi berjalan-jalan atau pergi shopping. Sebab itulah saya berasa gembira bukan hanya dia punya kejayaan, bergembira kerana semangat Malaysia dapat dibanggakan di tanah air China ini. Okey Datuk, kalau tengok pecahan 32 pingat itu, 6 emas, 8 perak dan 18 gangsa. Ya. Okay, Datuk. Jadi Datuk berpuas hati ataupun Datuk rasa sebenarnya atlet kita mampu untuk membutirkan lebih banyak pingat di Hangzhou? Yes. Kita punya kontijen kali ini memang mampulah mengutip lebih banyak punya medal. Jadi kalau let's say we talk about the emas saja, kita dapat 6. Ada equestrian, ada karate, ada squash, ada yang not in the list. Sekarang you tanya saya, dalam hati saya mengucap peribahasa syabas dan tahniah kepada kita rakyat Malaysia. Kerana jika betul-betul dalam perkiraan yang last 1 minggu kita punya Datuk Azizo ada cedera sebab dia tak pergi, tapi dia punya budak itu next athlete adalah Firdaus dapat 2 gangsa. Jika Azizo masuk memang dia emas, memang kita percaya dia akan dapat emas, masuk 2 emas lagi, 6 kali campur 2, 8. Jika bowling yang tak masuk 2 go, 10 go. So saya ingin menyampaikan satu maklumat yang memang positif, yang memang benar. Kontijen Malaysia kita memang adalah mempunyai satu harapan yang cerah dan satu kontijen yang bagus. Datuk, kalau boleh dikongsikan ketika sasaran 27 pingat itu dibincangkan, adakah timbul rasa kebimbangan dalam diri Datuk? Ia tidak dapat dicapai ataupun memang Datuk yakin kontijen kita mampu mencapai 27 pingat itu? Okey, untuk 27 semasa kita maklumkan kepada media itu kita untuk 27 memang saya yakin kita boleh capai 27. Kerana untuk kita punya data statistik memanglah kita boleh sampai 27 pingat. Tetapi sampai sebelum kita betul lah, kita ada nampak satu keadaan yang memang bagus macam hoki. Mereka peminat dan bersemangat nak dapat ini pingat emas, dan sepak takraw juga akan keluarkan newspaper mereka nak lampaskan emas. I think that is satu sangat positif. Maksudnya cara kita untuk kali ini ada strategi yang baru, hanya mengumumkan 27 pingat saja tanpa warna. Tapi bukan. Semua NGO termasuk Wushu, kita masih nak satu pingat yang lebih baik untuk menghadiahkan kepada kita punya negara. Itu sebelum saya menekankan tak seorang atlet nak pergi competition kalah, semua nak menang. Ini yang penting sekali lah. So saya berasa gembira untuk UNIHA ni. Dan Datuk melihat rasional di sebalik pengumuman 27 pingat tanpa warna berbanding dengan kita go spesifik. Tengok apa kebaikannya?
Kebaikannya kali ini kita boleh dapati untuk maklumat yang kita kutip, termasuk Minister YB Hanayo pun beritahu saya, dimaklumkan bahawa dia memang rajin. Semua sport yang boleh dia pergi, dia sampai menvisit, sampai memboleh dengan ini budak-budak atlet. Semua atlet bersetuju program hanya mengumumkan medals. Kerana mereka perasa emas, perak atau kangsa juga adalah penting untuk negara kita dan dihormati. Yang ini satu peranan yang memang bagus dan positif, dapat mensentuh hati atlet. Sebab itu kita kali ini punya result, dia boleh tengok ada beberapa memang pelapis, memang not in the jungle. Sebab mereka perasa dihormati. Sebab itu mereka berusaha sampai akhir. Seperti saya di dalam kelangkang Hangzhou tu je, nampak banyak budak main tu je macam karate, dia punya mata pongkak sampai dia tak nampak, dia hanya tengah bunyi tau, dia punya kursus fight, so dia fight sampai dia menang. Kita nampak kabadi, walaupun dia tak menang tapi dia menang Korea first time. Dia punya budak sebelum itu pun ada hidung dia pecah, ada 2-3. Tapi I say, how? You want to fight? He says, yes. CDM, we fight until the end for the country. Ini asal semangat. Ini yang kita nak. Kerana mereka perasa bukan hanya emas kita yang kejar saja. Kita kejarkan kejayaan untuk semua atlet. Ini satu maklumat yang sangat clear telah sampaikan kontingen Malaysia. Mungkin dekat luar ada suara lain. Kerana mereka bukan atlet. They don't know what they think. Dia hanya calculate untuk keputusan. Ini satu fakta yang telah tunaikan. Ini saya boleh cakap insya-Allah lah. Beri terima kasih kepada semua. Ya. Baik Datuk, kalau kita melihat 32 pingat keseluruhan yang dicapai kontingen Malaysia meletakkan kita di kedudukan 14. Tetapi kalau dilihat dalam konteks negara Asia Tenggara, kita berada di tempat ketiga di belakang Thailand dan Indonesia. Datuk melihat adakah kita mampu mengatasi mereka dalam tempoh 3 tahun lagi apabila Sukan Asia akan diadakan di Jepun pada 2026? Untuk macam Thailand dengan Indonesia, saya memang mempunyai sepenuh yakin kita memang Malaysia boleh jadi lebih baik dari mereka at least 2 term. 8 tahun kita perlukan. Kerana yang seperti saya telah menekankan, hari ini kita balik dari Hangzhou Asian Games. Semua keadaan, fakta dengan semua data kita kutip dari semua 22 jenis sukan, haluslah kita sekarang membuat analisis sekarang. Membuat analisis, planning, strategi untuk 4 tahun. Apa sasaran kita nak? Bukan last 3 month, 4 bulan kan, 5 bulan, 6 bulan. That is impossible. Kerana untuk sukan, kita perlukan masa. Kita perlukan masa untuk kita atlet untuk training. Ini persiapan adalah mulai hari ini. Ini yang penting. Tetapi adakah kita punya KBS ready? I cannot answer. Saya hanya satu NGO punya presiden. Tapi saya nampak keadaan kita menteri yang baru ni memang bersungguh-sungguh dan fikiran dia memang positif, dan penting adalah dia masih nak belajar. Ini yang penting. Belajar yang ilmu yang baru, profesional yang baru kasih dia punya advice. Ini satu pandangan saya adalah kita perlukan menteri ni dalam satu term, at least 4 years. Dia boleh perform, dia boleh jalankan dia punya planning. 8 years, yes, we can do it. Baik Datuk. Okey, Datuk, selain daripada pencapaian yang diberikan penghargaan, mendapat pujian, tetapi pencapaian di Hangzhou juga tidak terkecuali dikritik oleh setengah pihak. Sebagai contoh, saya ambil prestasi atlet RTG menjadi tumpuan di Hangzhou. Mungkin Datuk ada apa-apa nak mempertahankan? Untuk RTG, saya ingin menyampaikan saya sebagai seorang NGO, persatuannya presiden selama walaupun 5 tahun, tapi saya menjaga Wushu Malaysia lebih kurang 20 tahun. Ini adalah satu program yang memang bagus. Satu program yang memang berani. Dan sebab itu tak perlu ada bajet, kita dapat $20 million untuk RTG. Maksudnya, dalam bidang sukan kita ada lebih 20 million untuk RTG punya program.
mungkin ada sikit atlet yang tidak dapat menyumbang atau perform di Hangzhou Asian Games. Tapi di Hangzhou Asian Games, kita dapati dia sudah memain umum dia punya cara sampai dia habis dia punya nyawa, dia siapkan competition. Yang mungkin sikit tak sampai adalah mereka punya kekurangan luck juga. Macam Dato' Azizo. Everybody he's a good. And Firdaus dapat nombor 3. Jika tak Firdaus dengan Azizo pergi, sure the go. Tambah luck is very important juga. Untuk kali ini RTG, untuk saya, we never try, we never know. Like badminton, badminton double dengan kita punya one more is badminton dan cycling. Memang berpotensial menang emas. Kali ini ada 8 bulan halus kita kerjasama dan penting sekali kita perlu tenaga yang positif dari rakyat. Bukan dari siapa yang tulis apa, no. Jika rakyat kita sembahyang kuat, doa lah kuat sama dengan kita punya contingent, kita bukan seorangan, bukan satu pasukan, ada satu negara menyumbangkan satu energi yang bagus untuk kita punya contingent. Yes, kita boleh menang. Okey, Datuk, sebelum ini Datuk ada mengkongsikan yang selain daripada sasaran 27 pingat, kontingen kita juga diletakkan harapan untuk mempromosikan budaya Malaysia di China. Adakah sasaran itu tercapai, Datuk? Okey, ini satu topik yang sangat penting ini kerana saya ingin melabuhkan kepada rakyat kita untuk semua penyokong. Yes, sasaran kita sudah capai. Kerana tiap-tiap pagi 7.30 pagi kita ada CDM meeting. So, lepas 2 minggu sampai 3 minggu, almost the end, the last meeting, kita ada menggaji semua contingent. Sebab nama Malaysia sudah dinaikkan. Contingent kita memang kurang masalah. Kita punya building so far so good, tak macam bising, ada celebrate, main naik, so far so good. Dan satu lagi baik punya keadaan sudah berlaku adalah kita punya media. Kawan-kawan media kita sudah menunjukkan satu semangat yang baru. Dan mereka memang bersopan santun dan dia dapat menghidupkan sama-sama dengan kita punya atlet, dengan semua pengawal dan dia punya volunteer. Maksudnya dia mereka tukar pin sama-sama. That is the way kita satu sportman. Lagipun kita dapati kita punya budak sebelum kita mau balik itu jam, kita punya volunteer almost the team 12 atau 15 budak yang sama dengan kita menangis. We ask why. You see, our team is the best team. And kita selalu makan, minum sama dengan mereka. Sampai kerana di dalam dining hall, volunteer tak boleh masuk. Kita budak ambil makanan keluar dari dining hall, dekat luar duduk makan dengan volunteer. I believe that is happen in Malaysia team. Kali ini saya dapati banyak puji dari pihak Hako yang cakap Malaysia team memang saya kasih sepenuh sokong dan attitude yang memang sporty dan suji. Datuk, selain daripada detik-detik gembira di Hangzhou, tak dinafikan timbul peristiwa pahit juga. Sedikit pahit. Yes. Iaitu salah faham antara pasukan Li Zijia dan juga media di sana. Jadi Datuk melihat perkara ini bagaimana? Kerana bila isu itu timbul, dia menarik minat netizen dan para peminat yang tidak henti mengecam tindakan wartawan dan media. Mungkin Datuk ada pandangan itu. Okey, ini memang kerana saya memang berada di Hangzhou. Saya pun beberapa kali saya memvisit ini badminton venue. Semasa saya dapati isu ni berlaku, kerana saya sebagai CDM lah, saya memohon maaf lah. Tak kisah kita punya media kawan atau kita punya atlet, pengawai, siapa ada masalah, ada apa kesilapan, memang CDM nak tanggungjawab juga. Ini satu, is my team.
Okey, sebab itu saya dapati ini mungkin I ada cuba mereka punya team masuk di Cica mereka, I pun jumpa sebab kita ada cerita dengan dia. Mungkin salah faham, mungkin orang muda dia tak pandai cakap. Lepas tak salah itu jam dia punya competition so kalah juga. Dia mungkin emotion sikit lah. Tapi lepas kita jumpa dengan mereka, beritahu keadaannya dan kepentingan dia dan dia punya adik punya future, how to go, how to route to go and how to go to the world. We hope next kita punya legend is coming up. Macam Lee Chong-wei. I say that is what we want. If you want to be a superstar, you must know the way on superstar. You are no more alone. You adalah belong to the public. Ini yang penting. Jangan hanya nak manis saja. There is no way lah. Jadi sampai kita cakap, after that kita pun call kita punya press punya pihak, kita close door meeting. Kenapa why a close door? Kerana ini adalah masalah yang kecil di dalam I anggap dalam contingentnya isu saja, not for serious. Tapi insyaAllah I ucapkan terima kasih lah. Lepas tu tiga pihak kita dapat satu kesefahaman dan tiga pihak pun juga memohon maaf kerana mungkin perkataan kita ada salah sikit. Sebab itu dapat satu keyakinan yang besar. Pada masa itu saya cakap kali ini kita tim mesti boleh berjaya kerana kita besar hati. Di bawah satu bumbung, di bawah satu bayung memang menggalakkan. Sebab itu kita dapat selesaikan itu saja, senang. Ya, betul. Tak dinafikan apa yang berlaku itu turut menarik perhatian Hegok. Ya. Dan ia agak sensasi juga di sana pada ketika itu. Ini mungkin Datuk boleh kongsikan apa saranan Hegok kepada kita pada waktu itu. Pada waktu itu, kerana Hegok memang perasa terpelancat lah. Kerana memang perkataan dia memang kasar sikit. Tapi untuk I kena pergi interview juga. Mereka cakap, sebab I beritahu, he's an athlete. Orang muda, umur berapa? 25. Saya 25, saya gaduh lagi. Betul tak? Yeah. Kita mungkin gaduh lagi, hantam sini, hantam sana. I say, 25 years, what you doing? Darah muda kata tu. Orang muda ni. If not with the energy, he cannot be an athlete. Yeah. So I believe that, and on behalf of Olympic Council and the contingent, I apologize to everybody first. I think that is the internal problem I can settle. For me, it's not the problem. It's the method to solve and miss the understanding only. Lepas kita tiga pihak duduk, everybody happy. Really said, it's happy and kita faham why Lee Chijia be like that. So kita masih sayang dia kerana dia adalah satu harapan kita untuk Malaysia. Macam Datuk Azizul, walaupun dia ada accident, kita pun harap next dekat yang cepat sekali memang Paris, he will recovering back and on the track as soon as possible. So far so good. Lepas tu Heko pun setuju. Jika berbanding dengan lain isu di Hako lagi serius. Kita ini is peanut lah. So far, yes, thank you. Untuk makluman semua, Datuk Kim Fat juga muncul kata watak penting lah dalam isu itu apabila dia mengumpulkan pasukan Zijia dan media yang terlibat. Jadi Datuk mungkin ada pesanan kepada mungkin pemain, atlet ataupun media dan juga mungkin peminat. Apa pesanan Datuk? Untuk I adalah first untuk peminat first lah, follower. Jikalau follower kita betul-betul sayang, cinta you punya hero, so you need to give very positive support. And positive support still is support, very positive support to him. Don't make him fly over. Untuk kita pemain, you are just baru mula lah. Sampai tahap macam Lee Chong-wei berapa tahun? 20 tahun, 30 tahun. Dia memang berpotensial tapi setakat ini mesti belajar, humble, bersungguh-sungguh untuk human competition and concentrate dalam human competition. Untuk team, you mestilah ada satu mission. How to make this Lee Chijia be famous. Not others. How? And untuk Lee Chijia final, nak menang human competition, your follower will come. Not because follower
you be superhero. No, because you are the champion, follower akan balik. Ini satu yang penting lah saya sampaikan kepada semua kita punya follower atau kita punya rakyat Malaysia lah. Tapi saya boleh cakap setakat ini semua kontingen kita, atlet kita 288 atlet kita memang bersikap yang bagus, sopan santun, dan penting sekali mereka cintai kita punya negara Malaysia. Datuk, selain bertindak sebagai ketua kontingen, Datuk juga merupakan Presiden Persekutuan Wushu Malaysia. Ya. Dan kontingen camp Wushu kita di sana juga membutirkan hasil yang baik. Ya. Tetapi bercakap mengenai Wushu dan dominasi China, macam mana Datuk melihat peluang kita untuk memecahkan dominasi itu pada edisi yang akan datang, Datuk? Untuk edisi yang akan datang 4 tahun lepas di Jepun, untuk saya mengetahui kita kontingen Wushu Malaysia, kita dapati satu krisis, satu zon bahaya sudah sampai. Dulu kita takut China. China the team very strong. After this 15 year, China, Hong Kong, China, Macau. So 3. Kerana dia punya rakyat sudah campur. Mereka dulu punya pelapis sampai Hong Kong. Sekarang dia jadi podium. Macau pun sama. Maksudnya dulu satu caranya, sekarang ada 3. Termasuk Wushu kerana akan diambil di Youth Olympic Game 2026. Sebab itu macam Indonesia, Singapura, Brunei mereka ambil berat untuk Wushu. Lagi satu Middle East, Iran. Sebab itu saya ingin memohonkanlah kerajaan kita macam KBS, MSN haluslah menambahkan gelan untuk kita punya program, untuk kita punya pertetahan, dan penting sekali kita harus tambah kita punya coaches dari China. Kita punya coach perlu datang last 2 months. So last 2 months dia datang hanya boleh how to say, jaga kita punya atlet saja. Dia punya performance at least next 4 year. Sebab kita memohonlah kita perlukan coach yang tetap untuk menjagakan kita punya contingent. Contingent kita memang berpotensi macam Sydney. Hari itu dia dapat nombor 4, tapi dia kalah 0.00+. So di mata, di depan YB Hanayo pun cakap ini mana kasihan. Yes, that is the high performance sport. So we need more support and we need more skill coaches to help us. I dapati lepas YB pun berjanjilah lepas kali ini dia balik, walaupun kita dapat sikit kejayaan, dia akan menitikan lepas ini apa arahan yang kita, arah yang kita harus jalan. Kita mohonlah dapat yang lebih kuat punya sokongan. Okay, Datuk, sebelum ini ada yang mengatakan Sukan Asia Hangzhou cerminan kepada Sukan Olimpik di Paris 2024, Datuk. Jadi dengan pencapaian yang diraih kontingen kita di Hangzhou, Datuk percaya atlet kita dah bersedia untuk menghadapi cabaran lebih getir di Paris tahun depan? Untuk cabaran ini memang satu cabaran yang besar. Untuk saya, boleh kata bukan semua pasukan ready. Mungkin half only is ready for Paris, like badminton, cycling, and maybe 1 or 2. Like kita punya lainnya terjun, berenang, we need to keep it up. Like olahraga sama, kita perlukan masa. Jadi kalau high performance, like Olympic memang satu high performance sport, kita akan concentrate. But Olympic game in Paris is not the end of the world. That is one of part only. Kita harus ambil berat because next year. Lepas itu terus kita harus ambil bahagian di 2025, 2027 SEA Games and 2026 Asian Games in Jepun. Ini penting. Tapi mesti mula dari hari ini. No more excuse for us another 2 years siapkan Paris dulu. No, because kumpulan walaupun sama tapi pengawai semua lain. Kita perlukan satu strategi yang lebih panjang, medium dan pendek. Apa yang kita haruskan buatlah. Ini penting. Kerana kali ini kita nampak sebenarnya walaupun kita dapat 6 go, jika we calculate in very scientific, we are 10. So we already improve a lot, but are we ready or not? Ini yang penting lah. Baik, Datuk. Mungkin
apa lagi kekurangan atau aspek yang perlu diperbaiki dalam tempoh yang singkat sebelum ke Paris ni tu? Mungkin untuk ringkas ini, kerana tiap-tiap sukan dia mempunyai spesifik, dia mempunyai tiap-tiap sukan punya unsur yang lain. Untuk bicycle saya memang nampak dia punya teams memang profesional. Saya harap kita punya Road to Go boleh kasih lebih punya sokongan, gelan, wang dan masa untuk mereka training di luar negara. Ini yang penting. Kerana di macam wushu, saya selalu tekankan, jika di Malaysia sini, kita punya sistem demokrasi, Malaysia ni terlalu banyak holidays. Budak holiday. Tapi saya ambil ingin memaklumkan kepada kinerja raya. Macam Datuk Azizu memang ada satu atlet yang memang tanggungjawab dan memang satu atlet yang how to say, yang matang. Betul. Kenapa berapa kali saya pergi tengok ada dalam hari Ahad, dia tak rehat. Ya, sebab itu dia boleh sampai capai satu tahap yang tinggi. Sebab saya inginlah maklumkan kepada semua atlet, no sacrifice, no victory. Ini memang termasuk kita make KBS pun sama. Okay. Baik, itu dia perkongsian yang sangat baik daripada Datuk Chong Kim Fat, Ketua Kontijen Negara Kesukan Asia Hangzhou 2022 yang berlangsung dari 23 September hingga 8 Oktober lalu. Kami dari Sukan Plus mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk kerana sudi berkongsi pengalaman suka dan duka di Hangzhou. Semoga kita berjumpa lagi, Datuk. Ya, terima kasih. Thank you.